February 24th, a year later, I never thought a year ago that I'm gonna drive this cat. A year of war in Ukraine, a year of suffering, and a year of getting our willpower stronger than ever. As strong as this tank. Thank you, Germany. Thank you, the free world, for all what you do for us, Ukrainians. Glory to Ukraine. Glory to the heroes. Slava Ukraini! Rusia mendakwa T-90-nya adalah salah satu di antara kereta kebal terbaik di dunia. Tetapi menurut cakap-cakap di internet, ia juga menghadapi masalah di Ukraine. Sebelum ini, Rusia telah mendakwa bahawa kereta kebal tempur utama T-90M-nya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. T-90M ialah versi terbaru T-90 yang memulakan khidmat sebagai usaha untuk menaik taraf T-72 pada tahun 1980-an. Memandangkan Rusia telah lama bergantung kepada penggunaan kereta kebal di dalam kuantiti yang banyak di medan perang, Rusia sentiasa berusaha bagi memodenkan dan mengemaskini armada kereta kebalnya di mana agar ia boleh mendominasi penguasaan di darat sepenuhnya. Pembangunan dan juga pemodenan T-90 telah menjadi elemen penting semenjak kejatuhan Kesatuan Soviet sehingga hari ini. Walaupun prestasi kereta kebal itu dikatakan bermasalah di Ukraine, adakah memang benar dakwaan tersebut? Sebelum ini, Rusia telah mempersembahkan T-90 sebagai salah satu kereta kebalnya yang paling canggih di dalam perkhidmatan. Berbekalkan meriam utama 125mm 2A46M dan juga autoloader, T-90 mempunyai jarak tembakan sejauh 5km di dalam bentuk asasnya dan ia juga dilengkapi dengan mesin gun sepaksi Colt 12.7mm dan juga 7.62mm PTKM dengan kapasiti 3 orang anak kapal. Versi asas T-90 ini digerakkan oleh enjin 12 silinder 1000mm, membolehkan ia mencapai kelajuan 60km sejam di atas jalan raya dan 50km sejam di luar jalan raya. T-90 juga mampu menembak sistem peluru berpandu anti kereta kebal 9M119 refleks canggih yang telah direka untuk menyerang kereta kebal dengan perisai atau helikopter berdasarkan reaktif letupan. Daripada segi perlindungannya sendiri, T-90 telah dilindungi oleh gabungan perisai reaktif letupan Contact 5 pada badan kapal dan juga turret serta perisai keluli berbilang lapisan. Pada asalnya, projek T-90 bermula sebagai pemodenan T-72 pada tahun-tahun senja kejatuhan Kesatuan Soviet pada awal 1980-an. Menjelang tahun 1989, projek itu telah berubah menjadi usaha yang berbeza dan juga bebas, yang membawa kepada pengeluaran bersiri terhad yang bermula pada tahun 1992. Akibat daripada prestasi buruk yang terakhir oleh T-72 dan juga T-80BV di dalam Perang Teluk Pertama dan Perang Chechen Pertama, industri persenjataan Rusia telah tertekan untuk memasarkan T-90 secara besar-besaran bagi mengeksport serta menepis reputasi buruk sebelum ini yang diwar-warkan. Tidak lama kemudian, ekspor T-90, T-90S sudah mula menarik perhatian pemimpin tentera Rusia yang pada mulanya memesan 200 contoh kereta kebal di bawah nama T-90A selepas melesenkan versi lama yang telah dikorbankan untuk pengeluaran kereta kebal tersebut di India, di mana telah lebih 1000 buah dibina. T-90A juga menerima julukan dengan gelaran Vladimir
selepas kematian pereksa utama kereta kebal itu, Vladimir Ivanovich Potkin. Versi terbaru T90 ialah T90M yang disebut-sebut sebagai piawaian baru untuk T90 Moskow yang bertujuan untuk menaik taraf armadanya. Peningkatan utamanya ke atas T90A termasuk penggunaan perisai reaktif bahan letupan relik Rusia dan versi yang lebih baik bagi meriam utama yang meningkatkan julat dan juga ketepatan T90M berbanding versi yang terdahulu. Walaupun T90M pertama kali diperkenalkan kepada dunia pada tahun 2017, bilangan tepat T90 di dalam perkhidmatan Rusia hari ini sukar untuk dipastikan dengan jumlah yang sebenar. Walaupun Angkatan Tentera Rusia dijadual menerima unit terakhir bagi tempahan 65 contoh T90M menjelang akhir tahun 2021, nampaknya Rusia tidak mempunyai banyak contoh tambahan kereta kebal moden di luar penghantaran ini. Walaupun Rusia menyatakan merancang untuk menggunakan armada T90M-nya sebagai armada tempur sementara sehingga prestasi T14 Armata benar-benar telah terbukti di Ukraine. Walaupun T90 dilihat di atas kertas sebagai yang terbaik seperti yang diwawarkan dan dipromosikan oleh media Rusia, T90 Rusia sebenarnya telah menghadapi isu yang sangat serius di Ukraine. Rusia dilaporkan telah kehilangan 20 buah Vladimir di Ukraine setakat ini menurut blog sumber terbuka Oryx serta 2 T90M-nya. Malah, Rusia nampaknya mengalami kerugian pertama T90M sejurus selepas kereta kebal itu mula muncul di Ukraine pada musim bunga. Walaupun sumber media Rusia telah menunjukkan penghantaran selanjutnya T90M kepada Angkatan Tentera Rusia semasa pencerobohan sebagai bukti ketahanan industri senjata Rusia, penemuan teknologi optronik Perancis di dalam T90 yang ditangkap oleh tentera Ukraine menimbulkan persoalan tentang ketahanan rantaian bekalan bagi menyokong pengeluaran T90 ini. Walaupun T90 tidak dilihat memenuhi prestasi yang hebat seperti yang digembar-gemburkan di dalam pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, ketibaan yang sentiasa dinanti sebenarnya adalah T14 Armata ke dalam perkhidmatan aktif yang mungkin akan membantu Rusia di dalam mengekal serta menaikkan reputasi angkatan kereta kebal mereka. Ini bermakna Rusia tidak mempunyai pilihan selain terpaksa mengekalkan sementara ini armada T90-nya. Sementara itu, PT-91 milik Poland telah membuat kereta kebal gaya Rusia yang sebelum ini menjadi lebih baik dan memberikannya kepada Ukraine bagi menentang Rusia. Keruntuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991 telah menyebabkan kor kereta kebal tentera Poland di dalam kedudukan yang tidak menentu. Sebelum ini, Poland telah lama menggunakan kereta kebal asal Soviet ini. Sebuah firma Poland, Bumar Labedi, telah mengeluarkan salinan berlesen T-72, jenis kereta kebal utama Soviet sebelum ini. Tetapi selepas sokongan Soviet tamat, Poland bertindak bergerak ke arah barat dan mula menyertai NATO. Menjangkakan perpecahan itu, tentera Poland dan industri sokongannya telah merangka satu rancangan. Matlamat dan usaha selama 14 tahun yang bernilai berbilion dolar itu adalah untuk menjadikan Poland sebagai sebuah kuasa kereta kebal bebas di dunia. 27 tahun selepas PT-91 memasuki perkhidmatan di dalam tentera Poland, kereta kebal itu telah berperang buat kali pertamanya bagi menentang Rusia dan ianya dilihat sebagai sesuatu yang menakjubkan menurut pandangan penganalisis ketenteraan dunia. Pada musim panas 2022, hanya beberapa bulan selepas Rusia meluaskan perangnya ke atas Ukraine, Warsaw telah mula memindahkan ke Kiev kira-kira 230 buah PT-91 Twardys ke dalam inventory senjata Ukraine.
Poland juga telah menderma sebahagian besar kepada Ukraine yang dilihat mewakili hanya sebahagian kecil daripada sokongan ketenteraan luas Warsaw untuk Kiev berbanding jumlah kereta kebal yang sangat banyak dimiliki Rusia. Poland dilihat telah menghadiahkan kepada Ukraine tidak kurang daripada 330 buah kereta kebal, termasuk model T-72 M1 yang lama, juga PT-91S dan juga sebilangan kecil Leopard 2S rekaan Jerman. Perdana Menteri Poland Mateusz Morawiecki mengesahkan bahawa Ukraine telah menghantar sekitar 250 buah kereta kebal PT-91 Turadis. Dan Warsaw juga dikata akan menghantar tambahan 60 buah T-72 dan PT-91 yang dimodernkan di dalam masa terdekat, kata Morawiecki. Di samping itu, demi meningkatkan kecekapan penggunaan kereta kebal sebagai sebahagian daripada unit, kereta kebal itu turut menerima stesen radio digital yang sangat moden. Perlindungan kereta kebal dan anak kapal juga telah diperkukuhkan oleh perisai reaktif Erawa buatan Poland. Ia telah tergolong di dalam generasi pertama dan mampu menentang amunisi kelompok asas seperti amunisi berkelompok 125 mm era Soviet, bom tangan, roket dan juga ATGM yang lama. Selain itu, sistem perlindungan kereta kebal itu telah diperkukuh oleh sistem amaran laser Obra 4 yang memberi amaran kepada kru tentang penyasaran pengintai laser dan sistem panduan senjata melalui pancaran laser. PT-91 turut dilengkapi dengan enjin diesel PZL Wola S12U berkuasa 850 HP buatan Poland yang baru bagi menggantikan enjin V46-4 berkuasa 780 HP semasa era Soviet. Poland dilihat telah bersedia untuk memberikan 1/3 daripada kereta kebalnya sebelum ia boleh melancarkan versi pengeluaran terpatan M1 Amerika dan juga K2 Korea Selatan. Dan ini juga menunjukkan akan keazaman Poland bagi membantu Ukraine mengalahkan Rusia. Penganalisis telah melihat bahawa tentera Ukraine jelas lebih suka kepada konsignmen penghantaran besar kereta kebal terbaru rekaan barat iaitu Leopard 2S dan juga M1 Abram. Tetapi pengaruh politik di sekitar penghantaran kereta kebal barat dilihat telah berkuasa penuh apabila sebaliknya mereka hanya mampu berjaya mendapatkan PT-91 Poland dengan jumlah yang lebih banyak berbanding rekaan barat. Dan ianya sebenarnya sudah cukup mudah untuk Ukraine mengendalikannya, menurut seorang jurucakap ketenteraan Amerika. Oleh itu, sementara Ukraine menunggu Challenger 2S, Leopard 2S dan M1S, mereka harus terlibat dahulu dengan pertempuran kereta kebal gaya Soviet, iaitu PT-91 Turadis, yang mungkin adalah lebih baik daripada T-90 Rusia, menurut pandangan para penganalisis ketenteraan. Admin sebenarnya cuba mencari sumber, akan tetapi tidak menemui langsung sebarang maklumat mengenai pertembungan kereta kebal PT-91 yang diberikan Poland kepada Ukraine bagi menghadapi tekanan kereta kebal T-90M milik Rusia. Admin juga ingin melihat sebarang rekod prestasi pertempuran di antara keduanya. Dan admin sebenarnya sangat-sangat nak tahu tentang perkara ini, tetapi malang langsung admin tak dapat menjumpai apa-apa laporan prestasi keduanya di internet yang berbahasa Inggeris. Adakah PT-91 Turadis mampu mengekang serta mendominasi akan kekuatan T-90M atau sebaliknya? Sama-samalah kita nantikan akan kesudahan peperangan Ukraine ini. Assalamualaikum.